Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan daripada apa yang kita baca tadi. Surat 3 As-Surah. Satunya kalimah As-Surah, yang kedua kalimah Al-Ayah. As-Surah dia dua cara baca. Pertama, alif lam sin waw. As-Surah. Satu lagi bacaan dia as-su, hamzah. As-su'ru ataupun as-su'ratu. Dengan sebab dia dua kalimah yang boleh kita panggil as-surah dengan juga as-su'rah, maka di segi bahasanya, jika bila hamzah mana tanpa hamzah, as-surah yang masyhur kita panggil as-surah bila hamzah. Makna di segi bahasa manzilatun min manazilil irtifa', suatu derajat daripada derajat-derajat ketinggian. Di segi bahasa, surah ni maknanya derajat ketinggian. Seolah-olah satu orang yang membaca surah itu, dia telah mendaki satu derajat yang tinggi. Surah yang kedua, dia naik pula satu derajat yang kedua. Surah yang ketiga, dia naik lebih tinggi sampai kepada 114 surah. Itu di segi bahasa, maknanya derajat. Manzilatun min manazilil irtifa', suatu derajat daripada segala derajat ketinggian. Wa kana al-qari'u biha, dan adalah pembaca surah Al-Quran yang taqilu, dia akan berpindah min manzilatin, daripada satu derajat, ila manzilatin ukhra, kepada suatu derajat lain yang lebih tinggi. Ini pandangan bahasa di segi as-surah. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, di segi bahasanya bermakna manzilah. Al-manzilah maknanya derajat. Satu lagi pandangan Ibnu Katsir, mufassir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsirin yahtamilu an yakuna minal jam'i wal ihatati. Boleh ditanggung makna as-surah tadi kepada makna al-jam'u wal ihatah. Yahtamilu an yakuna minal jam'i wal ihatati. Boleh ditanggung makna, boleh dipasang makna kepada makna himpunan. Jami'i makna himpunan. Wal ihatati, yang meliputi. Surah juga memberi makna himpunan yang meliputi. Li'annaha, sebab apa kita panggil surah itu himpunan yang meliputi? Li'annaha kama yusamma surul baladi li ihatatihi bimanazilihi wa durihi. Kerana surah juga seperti dinamakan sebagai surul balad. Surul dengan makna benteng ataupun tembok sesuatu bandar. Benteng atau tembok sesuatu bandar, sesuatu negeri, kita panggil dia sur. Sempena nama sur tadi, kita panggil kepada tembok ataupun dinding, pagar satu negeri. Li'ihatatihi bimanazilihi wa durihi. Kerana sur tadi dibina untuk meliputi segala bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang berada di sekitar bandar. Sur dengan makna bandar.
Sur dengan mana pagar. Sur dengan mana kubu. Sur dengan mana benteng. Jadi surah juga diambil atas nama benteng ataupun atas nama pagar ataupun atas nama kubu. Sebagaimana sebuah bandar dibinanya sur, dibinanya kubu, benteng, pagar. Kerana benteng itu dibina untuk melingkungi segala bangunan-bangunan dan juga rumah-rumah. Dua tafsiran di segi bahasa surah. Tafsiran yang ketiga, wa qala al-ba'du, dan setengah daripada kalangan ulama tafsir, dia kata surah ini bukan daripada waw, bahkan huwa mahmuzul asli. Dia asalnya surah. Waw itu adalah asalnya hamzah. Asalnya surah. Waw itu tidak sebenar. Waw itu baru. Sebenarnya dia adalah hamzah. Mahmuzul asli. Dia ada huruf hamzah padanya. Kemudian berlakunya perubahan. Hudhifatil hamzatu. Hamzah yang ada pada asalnya dihazafkan. Dibuang hamzah. Kemudian setelah dibuang hamzah, ubdila waw, diganti dengan huruf waw. Kenapa diganti dengan huruf waw, tidak huruf lain? Lindhimami ma qablaha, kerana berbaris depannya huruf sebelum. Oleh kerana sin, huruf sebelum dia tu huruf baris depan, maka hamzah apabila dibuat terpaksa diganti dengan huruf yang sesuai dengan baris depan, iaitu waw. Jadilah as-surah. Jadi asalnya dia hamzah, dia bukan waw. Jadi apabila dia hamzah, tidak lagi bermakna manzilah dan tidak lagi bermakna al-jam'u wal ihatah. Sebaliknya nama dia kalau asalnya hamzah, as-surah, dengan nama lain, dengan makna lain. As-surah makna asalnya al-qit'atu al-baqiyatu minasyai'. Saki-baki daripada sesuatu. Saki-baki daripada sesuatu kita panggil as-surah. Al-qit'atu al-baqiyatu minasyai'. Suatu yang sedikit saki-baki daripada sesuatu yang banyak sebelum itu. Dan ini semua tiga huraian ini berkisar mengenai as-surah di segi bahasa. Dia boleh jadi makna suatu darjah. Surah boleh menjadi makna himpunan atau pagar. Dan surah boleh jadi makna saki-baki sesuatu. Saki-baki sesuatu. Itu di segi bahasa. Kalau orang tanya apa makna surah di segi bahasa, jadi tiga itu yang telah ditulis. Wa fil istilah, dalam tafsir pula, surah diguna pakai dalam istilah tafsir. Apabila sebut kata as-surah untuk tafsir Al-Quran, dia tidak lagi makna luar. Sebaliknya maknanya bertukar kepada makna istilah, makna baru yang dipadankan dengan kedudukan dia dalam Al-Quran. Ada 114 surah. Jadi surah ni apa maksud? Maka jawapannya ialah Quranun. Surah-surah adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ayudhi fatihatin wa khatimatin. Beberapa ayat yang ada permulaan dan ada penutup. Surah dalam istilah Al-Quran, ayudhi fatihatin wa khatimatin. Ayu mana beberapa ayat yang ada permulaan dan dia ada penutup. Wa aqalluha 3 ayatin. Paling kurang surah itu mengandungi 3 ayat. 3 ayat untuk satu surah. Surah yang ada 3 ayat
ada beberapa surah. Maknanya surah adalah beberapa ayat, paling kurangnya 3. Tapi dalam perkara itu, dia ada permulaan, dia ada penutup. Dia ada mukaddimah, dia ada penutup. Ataupun dia ada permulaan, dia ada penutup. Fatihah wa khatimah. Ada permulaan, ada penutup. Walaupun 3 ayat, dikira surah. Ini di segi istilah Al-Quran. Seperti surah Inna A'tayna, surah Kautsar. Ada 3 ayat. Dia ada permulaan surah, dia ada penutup surah. Paling panjang surah Al-Baqarah. 200 lebih. 280 lebih. Walaupun begitu, berapa bilangan ayat dalam satu surah itu, ulama qiraah dan ulama Al-Quran, mereka ada juga berselisih di segi bilangan ayat. Ada perselisihan kecil di segi bilangan ayat bagi sesuatu surah yang panjang. Kemudian surah yang ada dalam Al-Quran lebih kurang 114 dibahagikan kepada beberapa jenis. Pertama kita panggil surah Makkiyah. Yang kedua kita panggil surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni adalah surah yang mana ayat-ayatnya diturunkan sebelum hijrah. Di mana surah itu ayat-ayat dalamnya diturunkan sebelum hijrah. Nama surah itu surah Makkiyah. Begitu juga Lawaliyah, Madaniyah. Iaitu surah yang mana ayat yang ada dalamnya diturunkan selepas hijrah. Jadi hijrahlah merupakan pembeza di antara Makkiyah dengan Madaniyah. Turun di Mekah tapi selepas hijrah. Contohnya turun di Mekah, tapi bila berlaku selepas hijrah. Oleh kerana berlakunya selepas hijrah, walaupun turunnya di Mekah, dipanggil surah Madaniyah. Sebab pembeza di antara Madaniyah dengan Makkiyah ialah di segi tempoh masa. Sebelum hijrah, semua ayat-ayat yang turun sebelum hijrah kita panggil Makkiyah. Maka surah-surah yang ada dalam tu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, kita panggil surah Makkiyah. Manakala surah yang ada ayat-ayat dalamnya turun selepas hijrah, kita panggil dia surah Madaniyah. Perkara kedua, walaupun kata surah ni Madaniyah, bukan mana 100% turun di selepas hijrah. Begitu juga sebaliknya, walaupun kita kata surah ni surah Makkiyah, bukan 100% ayat dalam ni turun di Mekah ataupun turun sebelum hijrah. Ada setengah-setengah surah yang mana kebanyakannya ayat-ayat itu surah yang dipanggil surah Makkiyah sebab turun sebelum hijrah. Ulama tafsir kata ada di antara surah Makkiyah beberapa ayat yang turun selepas hijrah. Selepas hijrah. Dan bagi menentukan mana ayat yang turun selepas hijrah, ulama sesama mereka ada juga berselisih. Tidak ittifaq, tidak sepakat. Tidak sepakat di kalangan mereka, ayat ni ayat yang turun selepas hijrah. Ada mereka yang kata selepas, ada di antara mereka di kalangan ulama tafsir mengatakan sebelum. Tapi di segi nama bagi surah itu diambil kira majoriti ayat. Majoriti ayat yang ada dalam surah itu turun sebelum hijrah, maka surah itu kita panggil Makkiyah. Majoriti ayat yang turun selepas hijrah, maka surah itu kita panggil Madaniyah. Lain-lain itu hadari, safari, nahari, laili, saifi, syita'i, firashi, naumi, ardi, samawi. Ini jenis-jenis dia. Turun masa mukim kita panggil hadari, turun masa musafir kita panggil safari. Turun pada siang hari kita panggil nahari. Turun pada malam hari kita panggil laili. Turun pada musim panas kita panggil saifi. Turun pada musim sejuk kita panggil syita'i.
Turun semasa duduk di tempat tidur, kita panggil firashi. Satu lagi naumi. Masa tidur dia panggil mimpi. Adakah dalam Al-Quran ayat-ayat yang Nabi dapat daripada mimpi? Sebab mimpi Nabi juga wahyu. Tafsir berkata, tidak ada sabit. Wahyu Al-Quran ini Nabi dapat daripada mimpi. Semua daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui perkataan Jibril. Dan juga wahyu yang turun Arabi, mana di bumi, Samawi, yang ini di langit. Ada di bumi, ada di langit. Ini semua pembahagian-pembahagian surah-surah dan juga ayat-ayat dan juga jenis-jenis yang ada dalam kitab tafsir. Perkara ini disebut dalam kitab tafsir. Seterusnya al-ayat. Jadi dalam satu surah paling kurang ada 3 ayat. Ayat tu apa dia? Ayat asalnya diambil daripada ayatun. Kemudian melalui proses tasrif, surat ayatan. Telah jadilah dia kalimah yang terakhir, nama kita sebut ayat. Asalnya ayat, melalui proses tasrif, akhirnya menjadi ayat. Wal ayat, manakala ayat itu di segi makna, asalnya al-alamah. Ayat maknanya alamat. Ayat Al-Quran sebenarnya di segi bahasa dia dipanggil alamat. Sempena daripada alamatun ala inqita'in wa infisalin ma qablaha amma ba'daha. Alamat putusnya hubungan jumlah. Alamat putusnya hubungan jumlah pertama berbanding dengan jumlah selepas. Sebab tu kita panggil ayat. Ayat maknanya suatu jumlah yang lengkap, yang memutuskan hubungan di antara satu ayat lagi. Alamat putusnya hubungan di antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Kalau kita kata habis dah satu ayat, mana habisnya hubungan kandungan huruf dalam ayat tu dengan huruf ataupun ayat selepas atau sebelumnya. Itu di segi penamaan al-ayat. Sampai sini satu ayat. Maknanya satu jumlah yang sudah putus hubungan di antara dia dengan jumlah sebelum. Cuma kadang-kadang ada maknanya yang berhubungan di antara ayat dengan ayat. Tidak banyak tapi ada. Berhubungan makna di antara ayat dengan ayat. Sudah putus hubungan di segi lafaz, tapi masih ada hubungan di segi makna. Ada beberapa dalam Al-Quran. Tidak banyak. Seterusnya, kandungan Al-Quran dalam kitab tafsir, Usulul Tafsir Al-Fawzul Kabir, dirumuskan kepada 5 ilmu. Dalam kitab usul tafsir bernama Al-Fawzul Kabir, asalnya dalam bahasa Parsi dan telah diterjemah, telah dialih kepada bahasa Arab, beserta disyarahkan juga, yang dikarang oleh Ahmad bin Abdul Rahim, yang gelarannya Waliullah Dehlevi. Dia telah buat satu kitab usul tafsir yang sangat kecil, yang digunakan pakai untuk pengajian di pusat-pusat pengajian ilmu di benua India, di Pakistan, di Bangladesh dan di negara-negara lain. Dalam kitab tu dia tulis rumusan yang ada dalam Al-Quran. Kesimpulan ilmu yang ada dalam Al-Quran ada 5 semua sekali. Ada 5. Daripada 5 ini apabila kita tilik tengok, boleh diperkecilkan kepada 3.
5 tadi boleh diperkecilkan kepada 3. Dan apabila kita nak perkecilkan lagi 3 kepada 1, yang paling utama iaitu mentauhidkan Allah. 5 boleh diperkecilkan kepada 3 dan boleh diperkecilkan lagi kepada 1. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Allah yang diturunkan oleh Allah untuk supaya hamba kenal Allah yang Maha Esa. Jadi perkara yang kita nak bahas yang paling besar, yang paling penting adalah untuk mengenali Allah atas dasar tauhid. Ilmu banyak-banyak dalam Al-Quran ini, pokok pangkalnya, asas dan terasnya adalah kenal Allah atas dasar tauhid. Kalau nak besarkan lagi kepada 3, iaitu Allah Ta'ala, syariatnya dan akhirat. Nak perkecilkan lagi, dan nak besarkan lagi daripada 1 kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, syariatnya dan juga akhirat. Allah Ta'ala, syariat dia, akhirat. Tauhid, as-syariah ataupun ar-risalah. Yang ketiga, al-akhirah. Jadi Al-Quran, perkara yang paling penting, membahas tentang Allah Ta'ala di segi dia Maha Esa, membahas di segi syariat, cara taat, dan membahas di segi persiapan untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Perkara yang merupakan kehidupan yang tidak akan ada penghujung, yang diceritakan oleh kitab Allah ini kepada kita semua. Tauhid, risalah dan akhirat. Dan kalau kita nak besarkan lagi kepada 5 ni lah. 5. Jadi 5, 3, 1. Oleh kerana ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ini takkan lagi daripada 5, nak kecilkan lagi kepada 3, nak kecilkan lagi kepada 1. Jadi kita nampak bahawasanya yang paling penting daripada Al-Quran adalah penatuan Al-Quran atas dasar dia Maha Esa. Atas dasar tauhid, atas dasar dia Maha Esa. Oleh kerana itu dalam pengajian tafsir ataupun daurah tafsir, penekanan di segi huraian sentiasa akan diutamakan kepada tauhid. Sentiasa akan diutamakan kepada tauhid. Lebih-lebih lagi untuk kali pertama. Pelajar yang mengaji daurah, kalau 5 ilmu yang ada dalam ni kita tak boleh terima dengan baik, paling kurang 1 ilmu kita dapat dengan baik, iaitu tauhid. Sebab dia sebesar-besar maksud, sebesar-besar ilmu bagi Al-Quran. Sebab itulah di mana-mana surah, di mana-mana ayat nanti apabila kita dengar huraian-huraiannya, kita akan bagi banyak huraian tertumpu kepada perkara yang satu. Sebab satu mudah ingat. Yang lain-lain banyak. Nak perhabis 30 juzuk, 6,000 ayat, sangat banyak. Jadi bawalah kepada cara mudah, tumpukan daripada banyak tu kepada mudah, iaitu satu. Di segi tauhidnya begini, di segi tauhidnya begini. Jadi apabila kita bawa kepada kefahaman yang mudah, maka pengajian kita akan jadi mudah. Untuk kali pertama. Kemudian Quran ini dibaca setiap hari, dipelajari setiap masa. Jadi untuk mengetahui secara menyeluruh di segi ilmu-ilmu yang dibahas dalam Al-Quran, maka terpaksa kita guna masa yang sangat banyak, yang lama, dan kita akan cuba usaha mempelajari daripada ramai guru dan juga dengan cara banyak membaca dan banyak mentadabbur. Maka Allah Ta'ala akan bagi kepada kita banyak ilmu dan banyak maklumat daripada kitabnya. Jadi untuk kali yang pertama, paling kurang kita kena usaha dapatkan bahawasanya Al-Quran ini
Dari segi dasar dan asasnya adalah tauhid, iaitu keesaan. Dan kita akan nampak dalam pengajian nanti, Allah Ta'ala nak supaya hamba dia memahami tentang Allah atas dasar maksud tauhid. Dia nak supaya hamba dia mengesahkan dia dan melakukan semua perkara dalam syariat atas dasar tauhid. Hatta berzikir, hatta bertafakur, selain beribadat biasa, semua berkisar kepada mengesahkan Allah. Dan memang itulah tuntutan sebenar. Campur saja, amalan itu boleh jadi rosak. Seperti contoh ikhlas. Ikhlas ni tauhid. Tidak ikhlas saja, ditolak. Kerana campur. Kerana Allah dan kerana lain. Apabila ada kerana lain, dia tidak ada tauhid. Apabila tidak ada tauhid, Tuhan buang. Seperti mana hadis sahih yang kita akan baca dalam kitab hadis. Amal-amal yang akan diterima oleh Allah apabila amal itu dibuat atas dasar tauhid. Banyak macam mana pun kalau tidak memberi makna tauhid, dia buang. Ini dibuat bukan kerana aku, ini kerana campur aduk. Jadi benda-benda seperti itu dibuang begitu saja. Jadi apa arti ibadat? Apa arti taat? Yang dibuang begitu saja sekiranya taat dan ibadat itu tidak disertai dengan tauhid. Jadi nikmat pengajian Al-Quran adalah nak mengajak kita semua mentauhidkan Allah. Allah ada cukup. Allah jaga cukup. Janji Allah sudah memadai. Kita semua akan kembali kepada Dia. Boleh dapat taat perintahnya sudah cukup bahagia. Jadi itu semua bermakna tauhid. Dan tauhid inilah ketenangan. Dan tauhid inilah kebahagiaan. Dan syaitan, musuh kita, perkara yang paling penting bagi dia untuk menyesatkan kita, merosakkan tauhid. Bukan meninggalkan amal, merosakkan tauhid. Apabila tauhid telah rosak, maka semua amal telah berkubur, hancur. Oleh kerana itu, musuh kita yang di syaitan sangat-sangat tidak suka kepada tauhid. Dan manusia yang dirasuk oleh syaitan begini, juga ada jenis itulah. Dia tidak suka kepada tauhid. Sedangkan seluruh Nabi, laungan mereka untuk mentauhidkan. Seluruh Nabi. Tidak ada satu perbezaan pun di segi seluruhan para anbiya, di segi akidah tauhid. Tidak ada perbezaan. Walaupun ada perbezaan di segi cara-cara beramal. Dalam seluruhan tauhid tidak ada perbezaan. Jadi 5 ilmu yang kita akan pelajari dalam Al-Quran dikecilkan lagi kepada 3, dikecilkan lagi kepada 1, iaitu mentauhidkan Allah. Jadi apabila kita fokus, apabila kita tawajuh pada benda yang mudah, perkara yang mudah, maka 30 juzuk jadi mudah. Surah ni apa di segi tauhidnya? Surah ni apa di segi tauhidnya? Di mana maksud dan di segi tauhidnya? Jadi awal hingga akhir jadi mudah. Sebab dia satu perkara. Satu perkara. Bukan bermakna ini sahaja, tidak. Permulaan dalam pengajian, kalau kita tawajuh pada perkara yang paling penting, maka kalau kita dapat tauhid, kita akan dapat yang lain-lain. Tapi kalau yang lain kita dapat tauhid, kita tak dapat, kita terlepas sebenarnya daripada maksud asal Al-Quran. Dan ini satu perkara yang kita kena sedar dalam pengajian tafsir. Kita tak patutlah apabila habis mengaji daurah tafsir, masih lagi tak boleh membezakan syirik dengan tauhid. Mana pengajian dikira sudah daif, sudah tak tercapai maksud. Mengaji daurah tafsir, tak boleh bezalah kita tauhid dengan syirik. Mana tak tercapai maksud. Yang paling penting dalam tafsir ini berkali-kali diulangi dengan beratus surah, beribu ayat. Yang tu juga dia tak dapat. Maknanya ada sesuatu yang tak kena dalam pengajian.
dia tak tawajuh kepada maksud. Sebenarnya begitu. Oleh kerana itulah, untuk mudahkan kita semua dalam pengajian, cuba kita fokus, cuba kita bagi tawajuh kepada di antara 5 ni tajuk satu. Daripada mana kita akan dapat tengok makna tauhid? Daripada 5 ini kita tengok. Dalam kitab usul ni, dia susun. Pertama dia kata, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang disusun dalam tafsir, ilmu bi ala illahi wa sifatihi. Ini paling banyak. Ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ala ilah dan sifat ni makna sama. Ilmu tentang sifat-sifat Allah. Yang dengan kita tahu sifat, kita tahu Allah. Kita tak akan faham tentang zat. Kita hanya boleh fahami tentang sifat. Jadi apa yang bersesuaian untuk hamba, Allah beritahu. Sebanyak-banyaknya Allah beritahu. Tidak ada sebuah kitab pun yang menceritakan tentang sifat melebihi Al-Quran sendiri. Berkali-kali Allah Ta'ala beritahu sifat dia yang Maha Esa. Ini perkara paling banyak dan perkara pokok. Perkara kedua, syariat. Cara hidup, cara taat, cara ibadat, cara hidup bermasyarakat di antara hamba dengan hamba. Mengikut kehendak Allah, mengikut peraturan Allah. Ini perkara kedua. Yang dinamakan dalam kitab tu ilmu ahkam. Ilmu ahkam. Itu ilmu ahkamillah. Ilmu segala hukum dan peraturan Allah. Yang kita panggil syariat. Yang kita panggil syariat. Yang kita terjemah syariat itu kepada hidup beragama. Satu hidup bersyariat, satu hidup tak bersyariat. Satu patuh syariat, satu tak patuh syariat. Apa makna? Patuh syariat mana beragama, tak patuh syariat tidak beragama. Perbuatan ni tak patuh syariat, mana perbuatan ni tak ada agama. Pakaian ni tak patuh syariat, pakaian ni tak beragama. Jual beli ni tak patuh syariat, jual beli ni tidak beragama. Semayang ni tidak patuh syariat, semayang ni tidak menepati agama. Ditolak. Jadi, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran merupakan peraturan, undang-undang yang wajib diketahui untuk dipatuhi. Supaya perkara itu diterima oleh Allah. Dan diberi pahala, diberi ganjaran, diberi balasan. Jadi diberitahu dalam Al-Quran ilmu ahkam. Dia tidak banyak. Tak sampai per 500 daripada 6,000. Tak sampai per 500. Ilmu ahkam ini dalam Al-Quran daripada 6,000 ayat lebih. Tapi dia suatu ilmu. Dia suatu ilmu. Sama ada rukun Islam, sama ada perkara-perkara lain, cabang-cabang daripadanya. Bahkan ilmu ahkam ini, apabila kita nak buat daurah dia saja, berbulan-bulan tak habis. Untuk daurah saja, kita ambil ahkam saja, daripada awal hingga akhir. Berbulan-bulan tak habis, kalau nak fokus pada ahkam. Seperti mana daurah-daurah yang dia buat di setengah-setengah tempat. Daurah tafsir, tapi di sini tajuk ahkam, hukum saja. Boleh ambil masa bulan-bulan. Kalau kita nak perincikan dia, nak bahas dia. Lebih-lebih lagi kalau dicedok, diambil segala-gala tu daripada kitab mufassir yang begitu besar. Nak bahaskan dia dalam daurah, boleh jadi berbulan-bulan. Cuma di sini kita jadikan dia sebagai perkara kedua selepas pada tauhid, risalah ataupun syariat. Perkara yang ketiga,
Perkara yang ketiga adalah perkara yang ada hubungan dengan tauhid dan risalah. Perkara yang ada hubungan dengan tauhid dan risalah, yaitu ilmu mukhasamah. Mukhasamah maknanya ilmu berdialog. Ilmu bentuk dialog, bentuk soal jawab, bentuk bincang di antara golongan yang sesat dengan golongan yang benar. Ilmu ini adalah Al-Quran. Dan dia ada hubungan dengan sifat Allah, dia ada hubungan dengan syariat Allah, dan dia ada hubungan dengan akhirat. Ketiga-tiga itu. Iaitu Allah Ta'ala ajar sendiri dalam kitab dia macam mana nak berdebat, macam mana nak berdialog, macam mana nak berbincang dengan golongan-golongan yang tidak boleh memahami lagi Al-Quran, golongan-golongan yang masih menolak lagi Al-Quran. Dalam kata lain, golongan-golongan kafir yang engkar, yang bila-bila masa di sisi Allah Ta'ala, apabila dia mati memang dia hantar ke neraka kekal. Macam mana nak berdialog dengan mereka, nak bawa mereka kembali kepada mentauhidkan Allah, kembali kepada mengikut syariat Allah, kembali kepada untuk buat persiapan yang begitu rapi, dengan begitu rapi untuk menghadap Allah di akhirat. Yakni mengajak mereka supaya bersama-sama berjaya dan bahagia. Jadi dia ada dialog, dia ada soal jawab. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini suatu amanah daripada Allah. Kita yang dapat, kita tak boleh sembunyikan, kita wajib mentabligkannya. Jadi apabila mentablignya kepada orang yang tidak minat, orang yang tidak suka, orang yang menentang, orang yang lawan, tentu sekali ada dialog, ada perbahasan yang diajar oleh Allah Ta'ala, yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Namanya ilmu mukhasamah. Jadi ilmu mukhasamah ini adalah merupakan suatu ilmu yang diajar oleh Allah Ta'ala untuk kita berusaha supaya segala perkara-perkara penting dalam Al-Quran, di segi tauhid, di segi syariat dan di segi akhirat, dapat diterima kepada semua hamba-hamba Allah Ta'ala yang di luar sana. Cuma dalam Al-Quran, dialog ataupun mukhasamah, perbincangan dan kajian ni hanya dipilih kepada beberapa golongan sahaja, tidak banyak. Dalam usul tafsir itu, dia kata golongan-golongan yang diajar oleh Allah Ta'ala untuk kita berdialog dengan mereka adalah golongan agama. Dia Yahudi, orang agama. Dia ada Nabi Musa, dia ada kitab Taurat. Berdialog dengan mereka. Nasara orang agama, agama langit. Dia ada kitab Injil, dia ada Nabi Isa. Musyrikin Mekah, dia orang agama. Dia orang ikut Nabi Ibrahim, cuma tak ada kitab. Kita dapat tahu mereka ikut Nabi Ibrahim kerana banyak perkara-perkara dalam syariat Nabi Ibrahim merupakan amalan mereka yang mereka masih buat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka silap. Jadi ada dialog dengan orang Mekah. Dan yang keempat adalah dialog dengan umat Islam sendiri yang masih lagi tidak menerima Islam secara menyeluruh. Ambil separuh dan masih tidak menerima separuh. Dia panggil munafiki. Dan inilah golongan-golongan yang diajar oleh Allah Ta'ala untuk berdialog, supaya boleh bezakan hak mana satu, batil mana satu. Walaupun mereka kata mereka beragama, tapi tidak menempati neraca wahyu Quran. Walaupun dia kata dia ada kitab, dia ada Nabi, tidak betul. Sebab neraca sebenarnya ini Quran, baik di segi tauhid, baik di segi syariat ataupun akhirat. Dengan golongan Nasara, dengan golongan Yahudi, dengan golongan musyrikin, dan dengan golongan munafikin. Apabila seseorang itu mengaji tafsir dan memahami dialog atau memahami perbahasan di antara golongan-golongan ini, maka dia akan dapat sesuatu yang kuat di segi akidahnya, di segi kefahaman agamanya.
Bila seseorang itu boleh membezakan di antara Islam dengan Yahudi, boleh bezakan di antara Islam dengan Nasara, boleh bezakan di antara Islam dengan resam musyrikin, boleh bezakan dengan antara Islam yang original dengan apa yang dilakukan oleh orang munafikin. Apabila dapat bezakan ini semua, maka dia dikira orang dapat faham agama dengan betul. Itulah orang memahami Al-Quran. Tapi apabila tidak boleh bezakan di antara ahli-ahli agama ini, dia dikira masih keliru, masih lagi tidak jelas tentang agama Islamnya sendiri. Jadi apabila kita belajarnya, kita dapat bezakan ini cara Yahudi, ini cara Muslim, ini cara Nasara, ini cara Muslim, ini cara munafikin, ini cara Muslim hakiki, mukmin sebenar, ini cara musyrikin, ini cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila boleh menguasai perbezaan di antara semua golongan-golongan agama ini, golongan yang jauh daripada agama, kita boleh tolak dengan mudah. Kita boleh tolak dengan mudah. Yang mengelirukan kita, yang bahayanya, perkara-perkara yang dikira macam agama, tapi dia bukan agama. Jadi Al-Quran ajar kepada kita, bezakan. Bezakan. Jadi dalam usul tafsir ini sangat hebat. Kitab kecil saja, cili padi. Kecil-kecil dia sangat hebat. Sebab tu dijadikan kitab untuk pengajian. Manakala yang keempat dan yang kelima, itu perkara akhirat. 4, 5 ni akhirat. Ilmu at-tazkir bi ayyamillah. Ilmu untuk memberi peringatan kepada hamba-hamba Allah tentang hukuman-hukuman Allah yang Allah Ta'ala hukum kepada umat-umat yang dahulu, yang sudah mati. Ayyam dengan mana peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah lama yang Allah Ta'ala telah lakukan, yang Allah telah hukum. Golongan-golongan yang sesat itu apabila dia bertemu dengan wahyu, dengan Nabi atau dengan agama yang benar. Dan zaman mereka sudah berlalu. Mereka sudah berada di alam lain. Mereka sudah mati. Allah Ta'ala beritahu semua ini kepada kita. Allah beritahu tempat-tempat mereka di mana, macam mana peristiwa pernah berlaku dulu, pertembungan di antara mereka dengan Nabi pada masa itu, yang membawa kepada mereka ajaran agama tauhid, syariat dan akhirat. Bila pertembungan berlaku, akhirnya Allah Ta'ala hukum mereka dan Allah hancurkan mereka. Sebahagiannya Allah kekalkan. Kawasan-kawasan itu utuh dan kekal. Tempat itu ada pada zaman ini sampai bila-bila untuk jadikan bukti. Dan sebahagiannya Allah Ta'ala tidak kekalkan. Telah berubah. Tempat itu telah bertukar menjadi kawasan lain, telah bertukar menjadi suasana lain. Jadi dua-dua keadaan ini sudah ada dan sentiasa ada di alam ini, di dunia ini. Yang kelima, ilmu tadzkir bil mauti wa ma ba'dal maut. Ilmu memberi peringatan tentang manusia akan mati, macam mana perkara kematian, kedatangan kematian, dan Allah beritahu perkara-perkara yang bakal berlaku selepas pada mati yang begitu banyak. Boleh dikatakan Al-Quran ni kalau nak bagi dengan mudah, 1/4 Al-Quran memberitahu akhirat. Sebab benda ni tak nampak. Tanpa wahyu Al-Quran, manusia tak boleh dengan akal dia sampai ke sana. Dan setakat mana suasana akhirat yang dipelajari melalui ayat-ayat menguasai diri seorang itu, biasanya setakat itulah kepatuhan dapat wujud. Agama Islam, agama sebenarnya didorong oleh suasana selepas mati. Kita berlaku sesuatu keadilan bukan kerana orang depan kita. Kita berlaku sesuatu keadilan kerana Allah yang Maha Esa. Dan kerana balasan yang akan kita jumpa di akhirat. Sebab tu kita jadi orang Islam yang tulen, yang setia, yang patuh. Orang ada, tidak ada, sama saja. Orang tahu atau tidak tahu, sama saja. Kita tetap patuh, kita tetap ikut kerana Allah yang Maha Esa dan kerana balasan di akhirat. Untuk perkara ni,
hampir 1/4 kurang lebih ayat-ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran diturunkan, diwahyukan. Adalah inilah ilmu penting yang kita akan pelajari dalam daurah tafsir. Jadi daripada ilmu ni, kita kecilkan lagi kepada 3. Tauhid, risalah, akhirat. Dan kita kecilkan lagi bersatu, tauhid. Jadi sudah ada dalam kepala kita sesuatu yang kita akan pelajari. InsyaAllah ta'ala akan jadi mudah. Jadi daripada 5 tadi, kita kecilkan kepada 3. Kecilkan kepada 3, kita tulislah At-Tauhid, Ar-Risalah, Al-Akhirah. Keesaan Allah, syariat Allah, dan akhirat. Wahati thalathatu hiya al-qasdul asli linuzulil Qur'anil Hakim. Untuk 3 inilah maksud paling-paling penting lagi, asas yang paling utama, yang paling ulung. Quran Al-Hakim diturunkan oleh Allah. Quran diturunkan oleh Allah. Dalam susunannya, Al-Quran adalah ilmu yang untuk tahdzibin nufusil basyariyah. Untuk tahzib. Untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia ini kepada keadaan yang sebenar, yang layak dia kembali kepada Allah, hal-keadaan diredai. Quran adalah ilmu, tujuannya untuk mentahzib, untuk menyucikan an-nufus, jiwa-jiwa al-basyariyah manusia, supaya jiwa manusia layak kembali hal keadaan Allah redha. Kalau tidak disucikan melalui Al-Quran, manusia boleh jadi kembali dengan keadaan jiwa yang kotor, jiwa yang cemar, jiwa yang diselubungi dengan berbagai-bagai sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji, yang bertentangan dengan wahyu, yang menyebabkan kembali dia dengan keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala dan dihumban dalam neraka. Dan Al-Quran juga lidamril aqaidil batilah, untuk membasmikan kepercayaan-kepercayaan salah, kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada terbatalnya tauhid, akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan yang salah yang boleh membawa kepada batalnya tauhid, yang boleh membawa penolakan mana-mana rukun iman, mana-mana rukun iman, yang menyebabkan orang itu akan jadi kafir, akan jadi golongan ingkar. Jadi daripada wahyu, apabila kita pelajari daripada ayat ini apabila difahami dengan betul, dia akan membasmikan kepercayaan-kepercayaan salah. Jadi kepercayaan nama bagi benda yang tak nampak. Saya dan tuan-tuan, kita semua tak nampak kepercayaan masing-masing. Tapi melalui ilmu wahyu, dia akan basmikan mana-mana kepercayaan salah, dia akan beritahu, dan dia akan menyebabkan kita menolaknya daripada dalam. Tapi yang siapa? Damru maknanya dia akan menghapus, menghilangkan daripada dimak kita, daripada akal fikiran kita, apa-apa kepercayaan sebelum ini, jika sekiranya kepercayaan itu salah. Dan dia akan bawa ganti dengan kepercayaan yang betul, kepercayaan yang menempati rukun iman, kepercayaan yang Allah Ta'ala telah sediakan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang sebenar. Tentang rukun iman, tentang malaikat, tentang lawan dia jin, tentang alam barzakh, dan selepas pada mati, iaitu selepas pada kebangkitan, selepas pada manusia bangkit pada kubur, itu alam akhirat, hingga seterusnya. Setengah manusia dia dengar maklumat-maklumat yang bukan daripada wahyu, menyebabkan jadi pegangan dia. Ramai manusia yang rusak akidah tanpa dikesedari, hasil daripada ilmu yang dia perolehi bukan ilmu,
maklumat-maklumat palsu ataupun perkara-perkara bisikan daripada syaitan, daripada nafsu. Yang dia ingat agama atau dia ingat ini satu kepercayaan. Boleh jadi dia kata benda tu baik, benda tu betul. Sedangkan bahaya, sedangkan sangat-sangat bahaya. Jadi melalui ayat-ayat Al-Quran yang dia pelajari, dapat basmikan ini semua. Hingga jadi suci bersih, sehingga apa yang dia akan terima daripada Allah Ta'ala, memang daripada Allah Ta'ala sendiri, daripada wahyunya yang suci ini. Dan Al-Quran juga, ilmu yang kita pelajari melalui ayat-ayat Quran ini, akan menolak amal-amal yang rosak. Nafil a'malil fasidati, akan menolak amal-amal yang rosak. Amal-amal yang tak mendapati syariat, yang kita buat sekian lama, yang kita baru buat, ataupun yang kita akan buat, benda yang tak betul. Maka melalui wahyu-wahyu Al-Quran, ilmu yang ada padanya akan mengajar kita perkara yang sebenar, dan boleh menolak perkara-perkara atau amalan-amalan yang salah. Dengan itu kita akan tinggalkan yang salah dan kita akan ambil yang benar. Ini semua melalui wahyu ilmu Al-Quran. Tanpa ilmu wahyu, kita akan ambil atau kita akan menolak mengikut cita rasa kita sendiri. Tak tahu betul, tak tahu salah. Dan itu lumrah manusia. Kenapa buat amalan ni? Apa dia alasan dia? Dia kata alasan dia, saya tengok orang tu buat. Betul tak betul? Dia tu mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab nak kata betul tak boleh, sebab tak ada dalil dan bukti. Tapi apabila kita pelajari daripada wahyu, kita kena kata memang betul sebab wahyu Allah. Kitab Allah, ayat Allah. Akidahnya begini daripada ayat Allah. Amalannya begini daripada ayat Allah. Dan huraiannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama Islam. Daripada Allah dan penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Islam. Yang kita akan amal hingga akhir hayat, yang kita akan ajar pada sesiapa, yang kita akan perjuangkan dia sampai akhir. Itulah dia agama. Jadi kesimpulan daripada semua tadi, ilmu adalah untuk menyucikan jiwa, membasmikan akidah sesat, akidah salah, dan menolak amalan-amalan yang rosak atau amalan-amalan yang batil, dan menerima gantinya amal-amal yang benar, amal-amal yang sabit, amal-amal yang sahih daripada agama. Wa ma'rifatul Quran tarjamatahu wa tafsirahu. Boleh mengetahui Quran di segi terjemah dan tafsir. Mengetahui Al-Quran di segi terjemahan dan tafsiran yang betul, tuqarribut taliba amrayn. Boleh membawa satu orang pelajar, satu orang peserta kepada dua perkara yang asas, yang utama. Ya bertani alaihal insan, yang daripada asas alaihimal insan, yang daripada asas ini manusia akan dibina menjadi manusia yang beriman lagi bertakwa. Manusia yang dikira sempurna, layak untuk menghadap Allah Ta'ala hal keadaan diredai. Apa dia? Daripada Al-Quran dan terjemahan dan tafsiran membawa kepada yakin manusia kepada Allah dan kepada akhirat bertambah. Yakin manusia akan lebih sempurna. Yakin kepada Allah dan kehidupan akhirat. Yang kedua, tahqiqul inqiyad bi athari khairil ibad. Memastikan kepatuhan, ketaatan, kesetiaan dengan segala ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahqiq maknanya nak supaya dapat kepastian kepatuhan seseorang itu kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak pasti kita buat tu mengikut ajaran Nabi. Kita nak pasti bahawasanya keimanan kita betul-betul sampai tahap keyakinan yang sejati. Dan kehidupan kita betul-betul menepati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wahuma, dan dua perkara inilah yang terkandung dalam syahadah seseorang manusia, yang dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kita sedia maklum, yang kita sudah mengucapnya. Jadi Al-Quran adalah perkara yang boleh membawa ada kesempurnaan kalimah syahadah yang kita sedia maklum, yang kita sedia tahu. Cuma talaqi, pengajian ni, pentingnya talaqi kerana cara talaqi adalah cara asal. Mengaji Al-Quran dengan guru ni cara asal. Cara macam mana para sahabat yang di Yamin Syurga belajar. Setakat mana kita boleh jaga cara asal, maka setakat itulah kesannya akan memberi faedah kepada kita. Kita tidak kata seseorang tu tak boleh ilmu dengan cara lain. Apa cara saja dia dapat ilmu. Tapi cara talaqi adalah cara yang lebih menepati. Di segi kefahaman, di segi kesahihan, dan di segi penerimaan. Kita mengaji dengan guru ni kita lebih faham. Kita mengaji dengan guru lebih sahih berbanding dengan kita mengaji dengan cara lain. Dan di segi dunia pun begitu juga. Bukan agama saja. Mana-mana perkara-perkara penting dalam dunia ni pun, dia kata dia mengaji, dia kena ada profesor dia. Dia kena ada guru. Tiba-tiba muncul menjadi pakar, menjadi profesor tanpa guru. Ada berlaku gitu? Tak berlaku. Dalam dunia pun, dia ada guru dia. Daripada sekolah kemasan, dia ada guru. Nak mengajar dia alif bata, nak mengajar dia ABC, nak mengajar dia matematik, nak mengajar dia apa-apa perkara. Sehingga pada akhir pun dia ada guru. Guru itulah yang meluluskan dia dalam apa-apa pengajian. Itu dunia. Diterima oleh semua lapisan manusia. Begitu juga agama, lebih-lebih lagi. Jadi agama berajak kepada pengajian, bertalaqi, mana berguru. Para sahabat radhiyallahu anhum, golongan yang dijamin syurga, ilmu dia dapat daripada Al-Quran ini kerana bertalaqi dengan Nabi. Ambil sendiri dengan Nabi. Belajar sendiri dengan Nabi. Dan mereka golongan yang dijamin syurga. Allah sebut dalam Quran. Jadi kita nak berilmu jenis itu. Jenis yang ada jaminan syurga. Cuma berbezanya, kita tidak berguru dengan Nabi, kita dengan berguru dengan guru-guru sampai kepada Nabi. Namanya sanad. Jadi daripada pengajian bertalaqi, kita akan dapat kefahaman yang betul. Yang kedua, kita akan dapat kesahihan maklumat itu dengan betul. Kita akan dapat maklumat yang sahih. Sebab biasa guru dia tak akan ajar benda salah. Biasa guru dia akan ajar benda yang betul. Dia suka pelajar dia membawa satu makna yang betul daripada pengajian. Sebab tu dia buat exam, dia buat peperiksaan, dia buat ujian. Dia nak supaya pelajar tu betul faham. Seperti mana dia ajar oleh dia. Ada kata ajar, dia nak pelajar jadi salah semua. Itu bukan matlamat dan bukan cita rasa guru sebenarnya. Jadi apabila guru nak supaya pelajarnya betul, tentu sekali pelajar yang berguru akan dapat maklumat yang betul. Berbanding dengan tak berguru. Berbanding dengan hanya pengalaman, hanya tajribah. Jadi kesahihan sesuatu ilmu akan diperolehi dengan cara berguru, dengan cara talaqi. Dan ketiga, dia akan diterima lah. Apabila dia berguru, maka dia nanti akan jadi guru, akan diterima oleh orang lain. Satu orang yang tak berguru, belum tentu dia kata alim macam mana pun, ada orang nak mengaji dengan dia. Belum tentu.
Dia dakwa macam-macam. Dia kata dia mengaji begitu gini. Kalau tak berguru, belum tentu murid akan ada untuk mengaji dengan dia. Belum tentu. Dia tak akan pergi ke mana juga. Ilmu tak boleh dikembangkan. Jadi 3 perkara daripada talaqi ini kita akan perolehi, iaitu fahaman, kesahihan dan penerimaan. Kefahaman, kesahihan dan penerimaan. Hari ini apabila kita tidak hidupkan suasana talaqi, maka masing-masing cakap agama tapi tak ada siapa nak terima. Awak kata saya ada pandangan saya, awak ada pandangan, jadi begitu. Dia bagi pandangan tak ada siapa boleh terima. Dia ada keluarkan pandangan dia, tapi siapa nak terima? Orang tak berani terima. Kalau perkara-perkara yang boleh menyebabkan api neraka dengan syurga ni, kita tak mudah terima. Kecuali orang jahil. Kalau orang mengaji ilmu, dia akan pilih pandangan-pandangan yang dikira lebih selamat, lebih menepati dalil dan bukti, barulah dia akan ikut. Tapi orang tak mengaji orang jahil, dia seperti orang awam, seperti makhluk-makhluk yang kurang akal. Jadi dalam agama jahil tidak ada nama, tidak ada kedudukan dia. Alim ataupun berilmu bersyarat kepada 3. Talaqi dengan guru dan kitab yang muktabar dalam suasana talaqi yang sebenar. Ada pada perkara talaqi itu 3 lah, maknanya ada guru dan kitab yang dia guna adalah kitab muktabar, yakni Al-Quran dan hadis Nabi SAW, atau kitab-kitab muktabar jenis-jenis lain, huraian daripada Al-Quran dan hadis, dan pengajian yang betul-betul wujud suasana bertalaqi. Dan akhirnya kita akan dapat 3 perkara lah: kefahaman, kesahihan dan juga penerimaan. Apabila ini berlaku, maka dengan cepatnya agama akan berkembang. Apabila perkara ini tak berlaku, kedaifan dan kejatuhan Islam ataupun agama. Orang alim ayah dia, anak dia jahil, tak jadi apa dah. Tutup pondok. Anak jahil, walaupun ayah dia orang alim, dia tak boleh mengajar. Agama mati situ. Mati kerana tak boleh mewarisi. Kalaulah ayah dia jahil, anak 2 kali jahil, murtad akhirnya. Nak masuk Islam orang lain, tak hingga dia sendiri terkeluar daripada Islam. Dia boleh jadi. Jadi harapan untuk agama berkembang tidak mungkin tanpa bertalaqi. Cuma bertalaqi ini ambil dengan betul, fahami dengan betul dan sebar dengan betul. Benda ni akan disebut, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ambil dengan betul, fahami dengan betul dan kita sebarkannya dengan betul, maka Allah akan bantu kita. Jadi malam ni insya-Allah kita akan baca istilah tafsir. Ya, istilah ini merupakan rumusan bagi kaedah-kaedah mudah, lebih kurang 16, untuk kita bawa kepada Al-Quran, bawa kepada surah-surah dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Walaupun dia ada 6,000 ayat, kita boleh ringkaskan dia kepada 16 kaedah. Daripada 16 ini, kita dapati ribu-ribu tadi dapat difahami dengan mudah. Kalau tidak ada kaedah 16, kita akan jadikan setiap ayat kaedah. Setiap ayat kaedah. Jadi ada 6,000 kaedah. Siapa nak ingat? Ayat ni kaedah dia begini, ayat ni kaedah dia begini. Jadi ayat 6,000 kaedah. Sebab ayat sendiri tu dia ada nas dan dalil. Kalau jadikan siap nas dalil sebagai kaedah, jadi 6,000 kaedah. Siapa nak ingat? Jadi untuk memudahkan kita, Allah pilih sebahagian dari kalangan ulama, memberi tumpuan banyak masa kepada Al-Quran. Jadi dia buat satu rumusan daripada banyak-banyak tafsir yang dia baca. Dia simpulkan kepada 16. Ingat 16 ni, kaedah ni, maka kamu bacalah Al-Quran daripada awal hingga akhir. Dia tak akan lagi pada 16.
Jadi 16 sangat mudah. Begitupun daripada 16 ini, yang banyak diulangi berkali-kali hanya 2-3 kaedah saja. Di antaranya dakwah dan dalil. Dakwah dan dalil ada sentiasa. Daripada 16, bukan semua 16 ini ada pada setiap surah, pada semua jumlah-jumlah Al-Quran, tidak. Cuma biasanya Al-Quran yang kita akan pelajari daripada awal hingga akhir, dia takkan lagi daripada 16. Dia takkan lagi banyak. Dalam 16 ini juga, yang berulang acak kali ataupun yang berulangan banyak kali, beberapa istilah sahaja. Apabila kita dapat perhatikan, dapat memberi tumpuan lebih, kita akan dapat memahami dengan mudah. Jadi 30 juzuk melalui 16 kaedah. 30 juzuk melalui 16 peraturan ataupun 16 istilah. Maka beribu-ribu ayat nanti kita akan baca dan kita akan cuba pastikan daripada ayat-ayat ni daripada istilah mana dia. Dan insya-Allah dengan cara tadi daurah akan berjalan dengan baik dan kita akan dapat ikuti dengan lebih bersemangat. Oleh kerana itulah tajuk istilah juga penting bagi kita untuk kita muzakarah. Kerana di atas muzakarah tadilah akan memberi kepada kita kekuatan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita akan pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله